Tajuk tugasan yang telah dipilih oleh kumpulan kami ialah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Pada pendapat saya, dadah membawa maksud sejenis bahan yang digunakan untuk tujuan ubat-ubatan. Hal ini dikatakan kerana dalam bidang perubatan, dadah dijadikan sebagai ubat yang membantu pesakit untuk mencegah, merawat dan menyembuhkan penyakit yang dialami. Namun, semenjak akhir-akhir ini, isu penyalahgunaan dadah menjadi masalah yang paling besar buat negara kita. Apa tidaknya, dadah merupakan sejenis bahan yang mengandungi kimia yang boleh menjejaskan fisiologi dan psikologi manusia. Sebagai contoh, bahan kimia yang terkandung dalam dadah boleh menjejaskan sistem saraf pusat serta menyebabkan berlakunya perubahan dari segi mental, emosi dan tingkah laku. Saya akan membentangkan tentang masalah penyalahgunaan dadah. Terdapat dua masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Pertama ialah meningkatkan kadar jenayah dan kedua penyebaran wabak penyakit. Kadar jenayah meningkat dapat dibuktikan melalui kajian iaitu 74% daripada penagih dadah mengekalkan tabiat mereka dengan melakukan jenayah, manakala 26% dapat mengawal masalah dadah tanpa melakukan jenayah. Kesan daripada peningkatan kadar jenayah akan menyebabkan masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga di mana mereka perlu menghadkan aktiviti luar memandangkan keselamatan mereka sedang terancam. Oleh hal yang demikian, pembangunan masyarakat akan menjadi sukar apabila masyarakat mula berpecah belah disebabkan berlakunya perselisihan faham. Perselisihan faham antara masyarakat berlaku akibat daripada penglibatan anggota masyarakat dengan dadah yang menyebabkan perpaduan dan keharmonian di antara masyarakat terjejas. Ini menyebabkan masyarakat berasa curiga dan was-was di antara satu sama lain. Masalah kedua ialah penyebaran wabak penyakit seperti HIV, hepatitis B dan penyakit kelamin. HIV dan hepatitis B tersebar melalui kongsi jarum suntikan yang digunakan untuk menyuntik dadah, manakala penyakit kelamin disebabkan oleh melakukan persetubuhan yang tidak selamat. Kesan daripada penyebaran wabak penyakit ini akan menyebabkan masyarakat memulaukan dan menjarakkan diri mereka daripada bersosial dengan keluarga penagih, yang mana akan menyebabkan hubungan sesama masyarakat menjadi renggang. Sikap persetuju sebahagian masyarakat terhadap penagih dadah akan menyukarkan pembangunan masyarakat kerana mereka menganggap bahawa penagih adalah sampah pada masyarakat yang tidak mempunyai harapan untuk pulih dan perlu diberikan hukuman yang berat. Pada pendapat saya, terdapat 4 halangan dalam menangani penyalahgunaan dadah di dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Yang pertama adalah halangan daripada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kebanyakan kes penyalahgunaan dadah di Malaysia ini berlaku disebabkan oleh kes penagihan berulang. Kes penagihan berulang ini berlaku kerana masyarakat dan pihak keluarga memandang negatif terhadap bekas penagih dadah ini yang menyebabkan mereka kembali mengulangi perbuatan mereka yang terdahulu. Yang kedua adalah kemunculan dadah jenis baru. Kemunculan dadah jenis baru ini menyumbang kepada peningkatan penyelundupan, pengedaran dan penyalahgunaan dadah di dalam kalangan belia. Terdapat pelbagai jenis dadah baharu seperti pil sintetik, web berperisa ketul. Kedudukan negara kita yang berhampiran dengan kawasan pengedaran dadah yang dipanggil segitiga emas, serta faktor pengairan yang panjang dan sukar dikawal. Yang terakhir adalah berkuasa kekurangan tenaga operasi untuk melakukan serbuan secara berterusan di kawasan yang menjadi sarang kepada golongan penagih dadah ini. Pada pendapat saya, ada 4 cabaran untuk menangani penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Yang pertama ialah masyarakat mengamalkan sikap individualistik atau sikap tidak ambil peduli. Hal ini kerana masyarakat menganggap bahawa dengan melakukan kegiatan penyalahgunaan dadah atau kegiatan penagihan dadah yang berlaku di persekitaran mereka adalah bukan di bawah tanggungjawab mereka. Maka dengan sikap seperti inilah meningkatnya kes-kes penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Yang kedua ialah cabaran dalam melaksanakan program-program dan kempen-kempen tentang
bahayanya dadah. Sebagai contoh, tiada kerjasama yang baik dengan pihak yang terlibat antara pihak yang terlibat seperti pihak AADK dan masyarakat untuk menjalankan program-program seperti jauhi dadah. Yang ketiga ialah pengaruh rakan sembahyang. Rakan sembahyang merupakan cabaran yang paling mencabar kerana kebanyakan golongan masyarakat yang terjebak dalam kancah dadah ialah daripada generasi muda. Hal ini kerana mereka kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa, dan disebabkan itulah mereka banyak meluangkan masa bersama rakan-rakan. Empat ialah media sosial. Media sosial umum sedia maklum bahawa media sosial sangat terkenal dalam kalangan masyarakat tanpa mengira lapisan umur. Hal ini kerana teknologi media yang semakin berkembang juga sedikit sebanyak menyumbang kepada keburukan, seperti tersebarnya berita-berita palsu, dan masyarakat mudah mengakses sesuatu tanpa had batasan. Antara cadangan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu memberikan pendidikan yang formal maupun tidak formal untuk membendung. Seterusnya ialah peranan pendidikan juga merupakan cadangan untuk memerangi masalah penyalahgunaan dadah terus menular dalam kalangan masyarakat. Kerajaan juga perlu memainkan peranan dengan mengenakan hukuman yang berat kepada penagih dadah dan juga pengedar dadah. Tindakan ini akan mengurangkan penularan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Terusnya, kesedaran diri sendiri juga sangat penting untuk menjauhi najis dadah. Mereka perlu berfikir jauh untuk masa depan mereka. Persekitaran yang positif dan orang yang sekeliling yang baik juga merupakan cara untuk menjauhi najis dadah. Kesimpulannya, terdapat banyak pihak yang perlu bekerjasama untuk membantras penyalahgunaan dadah ini. Oleh itu, kita semua diminta untuk bekerjasama merangi dadah ini untuk meningkatkan keharmonian dan kesejahteraan. Sekian, terima kasih.